Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we're gonna continue our lesson on page number 19. So on page 19, there are two kind of exercises. Number one is grammar and number two is listening activity. So now we are going to cover grammar questions first. So the topic for today's grammar question is type 3 conditional ataupun conditional sentences type 3. Benda yang sama. The meaning of conditional sentences is ayat yang mempunyai fungsi tertentu atau syarat tertentu. Dan jenisnya ada 4 semua sekali. Conditional zero. Okay, let me write down here. Conditional zero. Maknanya kosong. Ini number 1. Ini number 2. Ada conditional. Alamak, I cannot make class with her lah. And then number 3. We have conditional number. Conditional type 2. Oh, tadi terlepas. Conditional type 1. And then kita ada yang ketiga. Conditional yang kedua. Tapi 0, 1 and 2 we are not going to learn today. Tak akan belajar hari ni. Dan tak akan belajar untuk semester ni lah. Sebab tidak ada keperluan from this textbooks. So now, the last one yang kita kena belajar ialah conditional type 3. So kita kena belajar yang ketiga ni. Alright, so now apa itu conditional? Conditional itu adalah satu bentuk ayat yang ada if. Okay, satu bentuk ayat yang ada if. If tu maksud dia kalau. Korang selalu guna kan? If kau datang, kau telefon aku macam tu. So kita selalu guna if ni. So if clause ialah dalam bentuk past perfect. Past perfect tu maksud dia perkara yang dah pun berlaku dulu dan dah pun berakhir dulu. Contohnya waktu saya makan, contohnya minggu lepas saya datang ketika saya datang ke rumah awak sudah pun habis makan. Bahasa Inggeris dia, when I came to your house last week, you had finished eating. Awak sudah habis makan. So maksud dia past perfect. Kalau macam perkara yang bukan past perfect, contohnya present perfect. Kita masuk sikit present perfect. Present perfect ni digunakan untuk perkara yang mulanya di tahun lepas tapi sampai sekarang masih berlangsung. For example, I have been studying in KV for 2 years. Okay, so saya telah belajar di KV selama 2 tahun. So 2 tahun tu maknanya termasuk tahun ni, masih berlangsung lagi. Kita tak tahu bila akhirnya. Macam tu. So itu ialah present perfect. Bukannya past perfect. So untuk yang kalau conditional type 3 ni adalah klausa yang ada perkataan kalau, kemudian perkara itu past perfect, sudah pun berlaku. Okay, so macam mana pula dia punya format dia? Macam mana nak tahu klausa if tu? Alright, so mula-mula kita kena tahu dulu contoh ayatnya. So contoh ayat dia ialah if this thing had happened, kalau perkara ini dah berlaku, that thing would have happened. Perkara ini mesti sudah berlaku. Dia macam perkara yang kalau. Yang kalaulah aku tahu kejap lagi nak hujan, aku dah tak basuh baju dah. Contoh macam tu. So kalau kita tengok bentuk dia, bentuk klausa conditional type 3 ni dia terbahagi 2 tau. Nak senang tengok gini. Mula-mula ada if clause. Lepas tu ada main clause. So ni if clause. Yang ni main clause. Main clause tu ialah dia punya result. Result daripada perkara yang berlaku dekat sini. Dekat if clause ni tadi. Contoh tadi macam cikgu ajar. Kalaulah aku tahu nak hujan,
aku tak basuh baju. So perkara yang kalau lah aku tahu tu nak hujan, lepas tu resultnya, keputusannya ialah aku tak basuh baju. Tu maksud dia. So dia punya ayat dalam bahasa Inggeris, dia punya format dia macam ni. Had, lepas tu past participle. Okay, had ni maksud dia sudah. So if this thing had happened, kalau perkara ini sudah berlaku, perkara itu mesti akan sudah berlaku. Would have. Kalau dia punya main clause-nya, would have. Lepas tu ditambah dengan past participle. So sama belakang dia past participle. Untuk yang if clause, untuk main clause pun sama past participle. Yang membezakannya hanyalah frasa sebelum past participle. Untuk if kita pakai had, untuk main clause kita pakai would have. Alright, sekarang kita tengok pula contoh-contoh ayatnya. So, yang pertama, sebelum tu kita tengok ni dulu. As in all conditional sentences, untuk semua ayat-ayat conditional, the order of the clauses is not fixed. Susunan klausa adalah tidak tetap. You may have to rearrange the pronouns. Anda mungkin mahu terbalik-terbalikkan kata ganti namanya. And adjust punctuation when you change the order of the clauses. Dan sesuaikan kegunaan ayat itu mengikut turutan klausa. But the meaning is identical. Tapi maksud dia sama, tak berubah maksud dia. Cuma yang berubah sama ada nak guna if dulu baru main clause, atau main clause tak kat depan, if clause dekat belakang. Okay. Nak senang faham, kita tengok ayat ni. Contoh ni yang pertama. So, if it had rained, you would have gotten wet. Okay, kalaulah hujan, awak mesti sudah basah. So, kat sini kalau kita nak tengok balik, nak matchingkan dengan dia punya format, perasan tak depan ni ada had. Okay, kemudian rain ini ialah past participle, PP, past participle. Okay, kalau macam present tense, rain je, ed-nya tak ada, betul? Tapi yang ni ada ed sebab dia past participle. So dia memenuhilah format yang tadi kita dah bincang tu. Jadi yang ada if, ini ialah klausa if. Seterusnya barulah main clause. So next, you would have gotten wet. So would have ada sama macam ni. So would have, betul. Gotten adalah past participle bagi got, bagi get. Ini ayat sebelum dia jadi past participle. Kalau yang rain, hujan pun sama. Rain sahaja, hujan. Ayat dasar, kata dasar untuk kata kerja. Rain, hujan. Kalau macam bahasa Melayunya, sebelum dia ditambahkan dengan imbuhan. Contohnya, dihujani. Sebelum jadi dihujani, perkataan asalnya hujan. So, samalah dengan ni. So, kita dah semak tadi formatnya betul. Sekarang kita nak cuba tukar pula. If dekat belakang. Tadi if dekat depan. Yang ni kita nak letak if kat belakang. So kita tengok. You would have gotten wet. Okay, ni pecahkan. Ni tadi kat sini pecahan dia. Okay, sekarang pecahan dia dekat sini. You would have gotten wet. Kau mesti dah basah. If it had rain. Kalau dah hujan. So kat sini sama je, tak berubah kan? Had rain sama dengan had rain. Would have gotten, would have gotten. Sama je. Yang kita tukar cuma siapa kat depan, siapa dekat belakang. Tapi maksud dia tetap sama. Kau akan dah lulus periksa kalau kau dah kerja lebih lagi. Alright, so kita tengok pula contoh yang kedua. You would have passed your exam if you had worked harder. So, yang ni frasa clause-nya clause if-nya dekat belakang. Dia punya main clause pula dekat depan. So you would have passed. Okay, would have sama. Lepas tu past participle bagi pass, P-A-S-S. Yang ini lulus. Alright, so dia kata kalau kau mesti dah lulus, kau dah akan lulus kau punya exam kalau kau kerja kuat sikit, kau kerja lebih kuat. Macam tu. So had, lepas tu tambah dengan past participle. Ingat, work datang daripada perkataan W-O-R-K, work. Alright. Seterusnya, kita tengok kepada contoh yang kalau if tahu depan.
If you had worked harder, you would have passed your exam. Kalau awak kerja lebih lagi, awak akan dah lulus exam. Sama kan dengan yang atas ni? Sama. Yang membezakan hanya if kat depan atau if dekat belakang. So, last kali kita tengok, I would have believed you if you had not lied to me before. Alright, yang ni ada lain sikit. Lainnya dekat mana? Lainnya dekat ni. Had not. So, untuk yang contoh ketiga ni, dia ialah conditional type 3 tapi dalam bentuk negative form. Dalam bentuk negatif. Kalau yang tadi yang atas dua ni dalam bentuk positif. So yang ni dalam bentuk negatif. Macam mana nak tahu? Sebab ada ini NT. NT tu maksud dia had not. Dipendekkan menjadi hadn't. Macam tu. Kalau macam contohnya is not. Dipendekkan jadi isn't. Tu maksud dia. Okey, tapi kita bukan nak belajar isn't dengan is not hari ni. Kita cuma nak belajar conditional. So, I would have believed you. Saya akan percaya awak. Kalau awak tak menipu saya sebelum ni. If you had not lied to me before. So, kena ada had not kat sini. Sebab kalau awak tak menipu saya. Bukannya kalau awak menipu saya. Sama juga dengan yang yang ni. If you hadn't lied to me before. Kalaulah awak tak tipu saya sebelum ni. Tak tipu. Not lied. I would have believed you. Saya mesti dah percaya awak. Tu maksud dia. So, conditional type 3 ni, secara ringkasnya, tujuannya adalah menunjukkan perkataan yang ada if, yang ini kalau, okey, dan perkara itu mustahil dapat dilakukan sekarang sebab perkaranya sudah pun berlaku, dilakukan sekarang. So kalau dibuat sekarang tak boleh lah. Okey, maklumat tambahan. Untuk membuat ayat menggunakan conditional type 3 ni, tak semestinya gunakan would. Ni would. Would have. Kalau ikutkan kat atas tadi kan, dia punya formula kan, would have, betul? Tapi tak semestinya. So, boleh gantikan dengan modal verb. Alright, so modal verb. Kata kerja model. So, kata kerja model tu, kita hari ni belajar 3 je. Yang pertama, might have. Okay. Lagi, could have. Dan satu lagi, should have. Okay, so 3 ni je lah. Would have, might have, could have dengan should have. Kita belajar 3 ni, modal verb. So, boleh ganti-ganti. Antara would, antara might, have, could dengan should. Okay, macam mana nak gunakan dia? Bila masa kita nak tukar-tukar ni, apabila kita nak menunjukkan degree of certainty. Ni menunjukkan darjah keyakinan kita terhadap sesuatu, ataupun memberikan keizinan atas sesuatu, ataupun membuatkan recommendation terhadap sesuatu. Dia ada 3 perkara ni. So, kita tengok contoh supaya lebih faham. So, yang pertama, if I had worked harder, kalau saya dah kerja lebih lagi, I might have passed the exam. Saya mesti dah lulus ujian. So, might kat sini boleh digunakan. Tujuan dia untuk menunjukkan ni tadi tu, keizinan. Might maksud dia mungkin. Kalau would ni akan. Would akan datang daripada perkataan will. Saya akan. I will help you tomorrow. Saya akan tolong awak esok. So, kalau would dekat sini menunjukkan sesuatu yang sudah berlaku. Past perfect tadi yang cikgu cerita tu. So, kat sini kalau might datang daripada perkataan may. Mungkin. So, kita ulang balik. If I had worked harder, kalau saya dah kerja lebih kuat, I might have passed the exam. Saya
mungkin sudah lulus ujian. So itu ialah satu keadaan yang mana menunjukkan ni lah keizinan. Mungkin. So I might have passed the exam. Kita guna something yang lain. Nak guna would juga? Boleh, tak ada masalah. Boleh guna would, boleh guna might. Terpulanglah kita suka yang mana, atau kita nak menunjukkan fungsi yang mana waktu kita cakap perkataan tu, waktu kita cakap ayat tu. Okay, number 1. Number 2, you could have been on time. Awak akan sudah on time if you had caught the bus. Kalau awak dapat kejar bas. So could kat sini dia menunjukkan sudah. Dia datang pada perkataan can. Bukan sudah, sorry. Boleh. Awak boleh dah on time kalau awak dapat kejar bas tu. So kita guna could. Kita tak guna would. Tapi kalau nak guna would boleh tak? Boleh, tak ada masalah. You would have been on time if you had caught the bus pun boleh. No problem. Okay, sekarang kita tengok contoh yang ketiga. If he called you. Kalau dia telefon awak, you could go. Kalau dia telefon awak, awak boleh pergi. Okay, so yang ni perasan tak ada had sini, had. Okay, so yang ni dia bukannya conditional type 3. Yang ni conditional type yang lain. Cuma dimasukkan dekat dalam topik ni untuk menunjukkan boleh guna modal verb untuk menggantikan would dalam ayat yang ada conditional. Okay. So kat sini if he tak ada had, cuma called je. So if he called you, kalau dia telefon awak, awak boleh pergi. Contoh kalau kita pergi klinik, doktor panggil nanti, kalau doktor panggil awak, awak boleh masuk. Tu maksud could kat sini. Boleh. Awak boleh datang, awak boleh pergi. Tukar kepada would, boleh juga. Kalau dia telefon awak, awak akan pergi pun boleh juga. So yang terakhir, if you bought my school supplies for me. Kalau awak belikan barang-barang sekolah untuk saya, I might be able to go to the park. Saya mungkin boleh, be able ni boleh pergi ke taman. So nak tukar pada would, boleh. I would be able to go to the park pun boleh juga. So might kat sini maksud dia mungkin. Alright. So last kali kita nak tengok sikit tentang contractions. Okay, contractions ni maksud dia kependekan. Kependekan. Okay, kependekan tu apa? Kependekan tu ialah dua perkataan digabung menjadi satu. Contoh, is dengan not menjadi isn't. Okay, lagi tukarlah. Contohnya are not menjadi aren't. A-R-E-N, T. Aren't. Kalau macam yang dekat ayat atas ni, would. Contoh would. Jadilah wouldn't. Kat sini jadilah dia wouldn't. W-O-L-D-N-T. Okey. Tapi untuk guna contractions ada dua undang-undang yang kita kena patuh. Yang pertama, perkataan would, yang ini akan, never appear in the if clause. Dia tak pernah muncul dekat klausa if. Dia hanya muncul di klausa main, klausa utama. Dia tak masuk dekat dalam klausa if, klausa kalau. Tu yang pertama. Yang kedua, had, yang ini sudah, never appears before have. Had tak pernah muncul sebelum have. So, kalau D ni appears on a pronoun just before have, it must be abbreviating would. So kalau had ni, had dia tak pernah muncul depan have sebab sebelum have mesti ni would. Kalau yang had tadi ni, dia muncul dekat klausa if. Contoh, she had, if she had gone
to the meeting. We would have gotten a ride. Maksud dia, kalau dia dah pergi ke meeting ni, kita akan dapat dah tumpang dia. Tu maksud dia. Alright, so sekarang kita tengok contoh. Ada 3 kat sini. Ada 3 contoh. 1, 2, 3. So number 1, if I had known you were in hospital. If I had, ni bukan I would tau. Takut tertukar sebab bentuknya sama kan? I. Tapi nak membezakan dia, ingat kat atas ni tadi. So ingat yang warna pink tadi ni ialah untuk klausa if. Yang warna purple tadi tu untuk klausa main. Klausa main yang ni lah, belah sini. Ni klausa main. Yang ni depan ni klausa if. Kalau, klausa kalau. So if I had known you were in hospital. Bukannya if I would known you. Salah. So jawapan dia adalah if I had. I had. So dekat sini I would have. Ni barulah I would have. I would have visited you. Okay, so kita tengok contoh yang ketiga terus lah. If you had given me your email lah. Kenapa you had? Sebab tadi dia kata the had tak pernah muncul sebelum have. Tak boleh dia muncul dekat situ. I had have. Dia kena yang dekat depan, dekat klausa if. So if you had given me your email, I would. Ni kat sini baru I would have returned to you. Kalau awak bagi awak punya email, saya akan sudah tulis surat kepada awak. Tu maksud dia. Okay, settle untuk topik conditional type 3. Sekarang kita go through kepada. Okay, untuk soalan latihan, please refer to page number 19 and then go to grammar section. So grammar section, as you can see on the page now, is about conditional sentences type 3. Ni antara contoh dia. If you had dyed it red, it would have made you look older. So ada had dyed. Ingat, klausa if guna had. Klausa main guna would have. Yang die dengan made ni past participle lah. Itu saja, nak senang ingat dia. Alright, so now kita go through question number 1. Question number 1, Alice apa-apa-apa wear a suit if he that the dinner party was formal. So depan ni adalah main clause. Yang belakang ni if clause. So kita dah tahu dah if dengan main tadi. Kalau if mesti had kat depan. Yang ni pula would have. Dah jumpa dah. So kerja kita yang seterusnya adalah untuk kenal pasti apa past participle bagi kata kerja ini. So past participle bagi wear adalah worn. W-O-R-N. Bukan wore. Kalau wore ialah past tense. Past tense. I wore a jacket yesterday. Saya pakai jaket semalam. Kalau dia punya past participle, pakai worn. W-O-R-N. Saya akan sudah pakai suit. Kalau dia, if he had, kalau dia sudah, siapa ni? No, tahu yang dinner party adalah formal. So tak adalah dia pakai baju semi formal atau baju yang apa ni? Bertema-tema ke apa ke, sebab dia tahu formal. So jawapan dia kat sini no. Kalau past participle is known. Itu cara nak jawab dia. Okay, number 1 done. Now number 2. Number 2, if colourful skirts not come into fashion last summer. Ni dah pecahkan dia. I apa-apa not by one. So yang mana satu if clause dia? Yes, yang ni. So yang ni mesti ada had. Untuk yang kedua, main clause dia kena ada would have. Nak tukar lain, nak pakai might have boleh. Pakai might have pun boleh. Cikgu pakai warna biru pula. Padam jap. Tukar pada warna merah. Had. Yang ni might have.
Okay, ingat tadi boleh guna might, boleh guna would, boleh guna could dengan boleh guna should. So tukar-tukarlah mana yang kita rasa nak guna. So if colourful skirts had not come, ini ialah dalam bentuk pasif. Pasif lah. Negative form. Dia bentuk negatif. So had not come. Come kalau macam past tense came. Tapi past participle come semula. Yang past participle tu kalau you tak reti nak buat, you boleh cari dekat internet, type je past participle for English. Nanti akan keluar macam jadual macam tu yang ada senarai kata kerja dan apakah dia punya past participle dia. Akan bagi tahu siap-siap lah. Yang tu you kena try cari di internet. Dan tak ada cara lain yang lebih baik melainkan banyak kali jumpa perkataan tu, baru you akan ingat. Oh, kalau were, weren't. Kalau know, jadi known. Kita kena banyak kali jumpa perkataan tu, baru kita ingat. So now continue. I might have not. Kalau buy, dia jadi bought. Dia sama dengan past tense dia. I might have not bought one. Alright, so if colourful skirts tak tiba-tiba jadi fashion pula lah sama, saya mungkin sudah tak beli dah baju baju fashion yang colourful skirts ni. Tu maksud dia. Okay, now let's go to number 3. My brother not gain weight if he. Alright, so if he ni kat belakang. So kat belakang ni tulis had. If he had. Ada lagi not, menunjukkan dia negative form. Salin je had not. Had not. Lepas tu stop. Kalau stop, dia punya past participle dia stop. Ada ed belakang. So depan pula ialah main clause. My brother would have not. Ni pun dalam bentuk pasif. Dalam bentuk negatif. Would have not gain. Gain tu dalam bentuk yang sama dengan past tense dia. So would have not gain weight. So abang saya tidak akan naik berat kalaulah dia tak berhenti exercise. Macam tu. So last one, number 4. Bukan last one. Number 4, we avoid, mengelakkan being misunderstood if someone used the correct word in French. So yang mana satu if clause? If clause-nya ni yang belakang. So if someone had, okay, apa kata kerja dia? Tell. Kalau tell dia jadi told. Had told, balik TOLD. So yang depan we would have. We might have. Might lah. We could have. Apa boleh? Tukarlah. Could pula. Okay, we could have avoided. We could have avoided being misunderstood. Kita dah boleh elak daripada disalahartikan kalau seseorang dah bagi tahu kita apa perkataan yang betul dalam French untuk perkataan tu. Tu maksud dia. And now number 5. If you ask me for advice on how to change your appearance. So sampai sini ayat dia, if clause. I apa-apa going shopping together. So mula-mula kena tulis dulu bentuk if you had. Yang belakang I would have. Okay, so yang ni kedua-duanya dalam bentuk positive form, bukan negative form. So tinggal cari je ask, dia punya past participle ask, ada ed, and then suggest jadi suggested. SUGGESTED, suggested. Okay, now the last one. If Linda apa-apa the hotel manager that she was dissatisfied with her room, pecahkan. Tu ialah clause if. Lepas tu he apa-apa her to another one. So yang kedua adalah main clause-nya. So now yang mana satu dia punya if clause tadi? If yang depan ni. So tambah had belakangnya. If Linda had. Lepas tu dia punya past participle inform.
If Linda had informed the hotel manager that she was dissatisfied with her room, kalau Linda dah bagi tahu hotel manager yang dia tak suka dengan bilik dia, he, yang ini the hotel manager, would have. He would have atau he might have. Boleh juga nak guna might have lah. He might have, dia mungkin sudah move her to another one. Mungkin dia dah pindahkan Linda ke bilik yang satu lagi. Okay, so now we have completed exercise on conditional sentences type 3. So next, I would like you to do listening activity yang bawah ni. Untuk yang ni, later I will send you a recording yang ada recording tentang speaker 1, speaker 2 until speaker 5. And then I want you to listen to the recording and find the correct answers for apa yang speaker 1 ni cakap, apa yang speaker 2 cakap, speaker 3 until speaker 5. So how you can do that? The one at the bottom, yang bawah ni adalah the things that have been said by those speakers. So you need to choose. You kena pilih which one. Dan dekat bawah ni ada one extra answer. Sebab if you count ada A, B, C, D, E, F. Ada 6 answers. So yang diperlukan hanya 5. So ada one answer that is irrelevant. Irrelevant. Tak relevan satu jawapan tu. So you have to be careful when you listen to the audio later. So without further ado, now let us continue to last exercise for today. Last exercise will be on page 20. This will be a question on phrasal verb. So kita akan tambah sikit vocabulary. Alright, so now let's go through these exercises, vocabulary, page 20 Alright, so as you might know, phrasal verb tu dia macam idiom tau kalau dalam bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu, kita sebut peribahasa. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris, kita sebut dia phrasal verb. Tapi sebenarnya dalam bahasa Melayu, tak ada phrasal verb ni. Sebab phrasal verb ni adalah campuran kata kerja, verb, tambah dengan preposition. Preposition. Okay, so preposition ni sebenarnya dalam bahasa Melayu kita boleh katakan sebagai kata penerangan bagi tempat. Kata penerangan bagi tempat. Preposition of place. Kita ada 3 tapi kita ambil yang satu je lah. Preposition of place. Preposition of place yang kita tahu, korang pun biasa dengar dah ni. Biasanya in, at, lagi on, up, macam tu. Out. So in, at, on, up, out ni dicantumkan dengan verb kata kerja. Contohnya eat. So eat in, eat at, eat on, eat up, eat out. Tapi bukan semua boleh. Dia pilih-pilih. Ada some of the prepositions might be irrelevant when combined with verb. Ada preposition yang tak relevan bila dicantumkan dengan kata kerja, iaitu verb. So again, phrasal verb ni you have to get familiar with it by reading a lot. Dengan membaca, dengan banyak-banyak kali jumpa, barulah ingat phrasal verb tu. Yang korang selalu sebut, yang biasanya makeup. Makeup tu korang selalu sebut kan? Ada kat sini pun. Makeup. Korang selalu jumpa makeup ni. Makeup ni korang ingat kenapa? Sebab you encounter it every day. You jumpa hari-hari perkataan makeup. Sebab tu you ingat. Alright, so now let's go to first exercise. Number 1. I fell out with. Fell out with. So, fell adalah verb. Out ialah preposition of place. With ni dia punya sambungan kepada out. Dia tak boleh fell out je. Dia mesti ada with sebab lepas tu ada orang. So I fell out with James after he broke my MP4 player
and we haven't spoken since. So saya fell out dengan James. Lepas dia jatuhkan saya punya MP4. Lepas tu sejak tu saya tak cakap lah dengan dia. So jawapan dia apa untuk yang fell out with tu? Okay, jawapan dia adalah D. So it's D, the answer. D, ni. Have an argument with somebody and no longer be friendly. Bergaduh dengan seseorang dan dah tak kawan, putus sahabat. Tu maksud fell out with. Boleh tukar. Contohnya, my parents fell out with my uncles after my uncle sold their land. Ibu bapa saya tak bercakap dengan makcik saya dan pakcik saya lepas mereka jualkan tanah. Macam tu pun boleh juga. So boleh tukar dia punya ayat tu mengikut konteks. Next, number 2. Who do you think I take after? My mother or my father? Awak rasa saya take after siapa? Agak-agak apa take after kat sini? Macam menurun kan? Menurun siapa? Mak saya ke bapak saya? So kat mana menurun tu kalau jawapan dia on the right side? The answer is A. Jawapan dia ialah A. Ni atas sekali A. Look or behave like an older member of your family. Nampak atau berkelakuan, behave kat sini berkelakuan seperti ahli keluarga yang lebih tua, older member of your family, keluarga awak. So jawapan dia ialah A. Okay, number 3, when Steve has a problem. Apabila Steve ada masalah, he usually turns to his best friend Kyle. Turn tu biasanya dalam bahasa Melayu biasanya kita sebut belok tau, turn. So kat sini pun samalah. Bila Steve ada masalah, dia membelok ke kawan baik dia iaitu Kyle. Turns to. So yang mana jawapan dia? The answer is F. Go to somebody for help or advice. Pergi jumpa seseorang untuk dapatkan bantuan ataupun nasihat. Itu jawapan dia. Now number 4. The two friends sat down after the argument. Kedua-dua kawan itu duduk lepas bergaduh to try and work out their differences. Untuk cuba dan mencari jalan penyelesaian kepada perbezaan mereka. So the answer is E. Think and find a solution. Fikir dan cari penyelesaian. Itu jawapan dia lah. Number 5, the only person who stood by me throughout my illness was my cousin, Jim. Satu-satunya orang yang stood by me. Pernah dengar lagu Stand By Me? Stand By Me. Okay, lagu Stand By Me. Nyanyi lupa. Lagu Stand By Me. Datang perkataan stand ni, kalau dia jadi past tense, dia jadi stood. Okay, yang mau maksud bersandarlah denganku, percayalah kepadaku, macam tu. So stand by me, bila dia past tense dia jadi stood. So satu-satunya orang yang bertahan dengan saya sepanjang saya sakit adalah saya punya sepupu, yang ini Jim. So the answer is H. Yang ini continue to support somebody even in a difficult situation. Masih lagi support seseorang walaupun dalam keadaan yang sukar. Okay, number 5 done. Number 6, many young boys look up to famous football players and try to copy them. Banyak remaja-remaja lelaki yang look up kepada football player yang terkenal dan cuba untuk menjadi seperti mereka. Try to copy them. Copy tu maknanya cuba menjadi seperti mereka. So look up tu kat sini maksud dia macam menjadikan idola. So jawapan dia ialah the answer is B. B, admire or respect somebody. Suka ataupun hormat terhadap seseorang. Okay, now number 7. Alan and Richard have many arguments, but they usually make up in the end. Kat sini make up bukan bersolek tau. Satu memang make up tu the meaning is bersolek, but the other meaning is berbaik semula. So number 7, the answer is G. Sebelah ni je, just right after the question. So become friends again, menjadi sahabat semula. 7. And now comes the last one. When David told Faye the bad news, bila David bagi tahu Faye berita buruk itu, she just broke down completely.
Dia terus broke down, nangis tanpa henti. Completely ni macam dengan sesungguh-sungguhnya lah, nangis sungguh-sungguh. So the answer is C. Lose control and start crying. Tak boleh control diri dan menangis dengan tanpa henti. That is the answer for broke down. Ada satu lagi maksud broke down ni adalah rosak. Contoh kereta rosak. My car broke down. Kereta saya rosak. So broke down ada tu meaning. Satu nangis, satu lagi rosak. Okay, maka dengan ini we have finished covered topic on grammar tadi. Conditional sentences type number 3 dekat page number 19. And just now we just have finished cover topic for vocabulary and phrasal verbs. So yang ni on page number 20. Okay, so don't forget untuk check out my recording after this untuk soalan listening dekat dalam WhatsApp group bahagian voice note, so that you can answer question on page 19 bahagian listening tadi. Alright, that's it for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.